Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 11 hari bulan 1 2022, setelah berlalu 8 bulan kita berkurung, hari ini kita balik semula ke masjid kita ni. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita akan bincangkan di sini, sebuah kitab nama dia Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Kisah-kisah daripada hadis, iaitulah cerita dan fiqh. Cerita dan fiqh. Kisah kita pada kali ini hikayat yang ke-115. Hikayat yang ke-115, cerita Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat tentang kewajipan haji, wajib mengerjakan haji. Ada di kalangan sahabat yang tanya, berapa kali? Ini soalan yang kita akan bincangkan. Tajuk kitanya, Nabi kita larang banyak bertanya pada zaman, pada waktu Nabi hidup. Apa sebab? Dibimbangi takut bertukar hukum, daripada hak ringan jadi berat, daripada hak ringan jadi berat. Hasil daripada soalan kita, bila kita tanya dia jadi berat, maka Nabi SAW larang. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Allah SWT telah fardukan ke atas kamu haji, naklah kamu semua pergi haji. Sepatut diam lah. Faqala rajulun, bangun seorang laki-laki bertanya, akulla amin ya Rasulullah, setiap tahu kau kena pergi haji ni? Fasakata, Nabi SAW diam. Laki-laki ni ulang 3 kali, hatta qalaha salasan. Bila 3 kali dia ulang, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Kalau aku kata ya, wajib haji setiap tahun, kamu tak akan mampu nak pergi. Kita nak pergi sekali pun penat. Tuan-tuan hak pergi daftar haji tahun 2020 ni, boleh pergi 2100 baru dapat kota. Macam mana kalau nak pergi tiap tahun? Summa qal, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaruni ma taraktukum, tinggalkan, biar, jangan tanya apa yang aku tak cakap. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya binasanya umat yang terdahulu dengan sebab apa? Dengan sebab banyaknya bertanya, banyaknya percanggahan, banyak ikhtilaf terhadap arahan nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu buat apa-apa, buat sedaya upaya kamu.
Wa idza nahaitukum an syai'in fad'uh. Kalau aku larang, tinggal terus. Hazal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para jemaah sekalian, dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada al-hajju wajibun marratan wahidatan fil umr. Haji itu wajib sekali seumur hidup. Kata alhamdulillah. Dia kata hak sekali ni pun ada hak tak pergi lagi ni. Nah, ada lagi hak tak lepas. Kena pergi, jangan tak pergi. Kalau tak pergi lagi pun, tuan-tuan dan puan-puan wajib mendaftarkan diri dengan tabung haji untuk pergi Mekah. Tak kira lah kota 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Yang penting kita ada nama dalam senarai menunggu untuk mengerjakan haji. Andai kata kita mati sehari dua ni, malaikat mau mari, mu tak pergi haji lagi? Tak. Kenapa? Nak jawab apa nak? Dia tanya gambar kereta kita besar, rumah kita besar, haji tak ada. Kalau kita daftar dah, sekurang-kurangnya ada kok jawapan. Kita kata tuan malaikat, saya dah daftar dah, kota tak dapat lagi. Ada alasan ke tidak? Mudah-mudahan. Dengan malaikat ni bukan boleh bergurau. Tapi sekurang-kurangnya kita kata kita ada alasan bahawa aku daftar dah, cuma belum sampai kota. Baik. Siapa dia yang menceritakan kisah ini? Nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Al-Imamul Faqih Al-Mujtahid Al-Hafiz, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Nama Abu Hurairah ni khilaf ulama. Tapi yang masyhur nama dia, apa dia yang masyhur? Nama Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sahar. Tulis nama dia ni. Dok main Abu Hurairah jak muda pak tua tak jumpa nama. Nah, nama Abu Hurairah yang masyhur Abdul Rahman bin Sahar. Dia masyhur dengan gelaran dia. Orang tanya dia, kenapa tuan ni nama Abu Hurairah? Hurairah itu nama kucing. Sebab apa nama bapa kucing? Dia kata apa? Aku jumpa anak kucing hutan duk berjalan. Aku pun ambil. Fa akhaztuha fi kummi. Dia letak dalam lengan baju dia, dia masuk dalam baju. Manja kucing. Fa kunnitu bizalik. Orang kata mu ni Abu Hurairah ni bapa kucing. Tuan-tuan dan puan-puan hak pergi Mekah dalam 20 tahun lepas. Ingat ke tidak di Mekah nama dia Masjid Kucing? Ingat? Dalam Masjid Kucing ingat dia. Dekat dengan Mudaa tu, depan Masjid Kucing. Sekarang ni kalau orang duduk di Janan Riyah tu, hotel Janan Riyah hak tabah haji besar, lalu ke tu Masjid Kucing dia panggil. Adalah jemaah haji ni naik bah nak pergi ziarah Mekah. Tanyalah hak guide hak je bawa tu. Kenapa nama Masjid Kucing? Dia kata ni Masjid Abu Hurairah ni. Kita kata berlawak hangit dia ni. Tak ada kena-mengena Hurairah tu dengan Abu Hurairah, tak ada je. Orang Arab pun tak tahu nama tu Masjid Kucing. Bijak orang Melayu ni, dia boleh buat nama Masjid Mekah. Masyhur pula tu. Tak, masyhur di kalangan kita. Nama dia Masjid Rayah, Masjid Kucing tu. Sebab apa nama Rayah? Waktu Nabi SAW masuk nak perang, nak ambil Mekah, bulan Ramadan tahun yang ke-8, Nabi kita pacak bendera situ. Khalid bin Walid masuk paling belakang ni. Nabi masuk ikut ni. Nama dia Masjid Rayah, tapi Melayu panggil Masjid Kucing. Boleh Kucing juga masjid, biar dia. Abu Hurairah ni seorang sahabat yang masuk Islamnya lewat, tetapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia ilmu yang banyak. Dia telah meriwayatkan hadis yang begitu banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa dia. Qala al-Bukhari rawa anhu. Anak murid Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah ada 800 orang lebih. 800 orang riwayat hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah pula meriwayat daripada sahabat-sahabat yang besar, kan? Daripada Ubay, daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Usama, Aisyah dan lain-lain. Jadi katanya Abu Hurairah ni masuk Islam kemudian
Ada yang mengata dia masuk Islam pada tahun Khaybar. Ada kata masuk Islam lepas daripada itu lagi. Baiklah. Dia meninggal pada tahun 59 Hijrah, umur dia 78 tahun. Radhiyallahu anhu. Baik. Siapakah nama laki-laki yang bertanya Nabi tadi? Hak Nabi tak suka dia tanya tu. Kan dia tanya kali pertama Nabi diam. Yang kedua diam. Yang ketiga Nabi marah. Da'uni ma taraktuk. Mu jangan tanya ke aku yang aku tak cakap. Dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ad-Darimi daripada Ibnu Abbas, nama orang yang bertanya itu nama dia Al-Aqra. Tulis molek nama dia. Al-Aqra dengan qaf ain. Aqra bin Habis. Habis kau Arab ni bukan habis Melayu. Habis Melayu tak ada. Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. At-Tamimi, ketua kepada Bani Tamim. Dan salah seorang daripada muallaf yang Nabi kita jinakkan hati dia. Nabi kita bagi banyak barang-barang kepada dia selepas pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah, dan dia bersama dengan Nabi ketika Fathu Makkah, Hunain, Taif, dan alhamdulillah baik Islamnya. Qutila, 10 orang daripada anak-anak dia dibunuh syahid dalam peperangan Yarmuk. Peperangan Yarmuk. Baik para pelajar, para jemaah sekalian. Dalam hadis ini Nabi kata qad faradallahu alaikumul hajj. Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas kamu haji. Ada riwayat kata innallaha kataba. Kataba dengan makna farada, fardukan. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita jumpa dalam Quran kataba dengan makna farada, seperti dalam surah Al-Baqarah 185, 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba dengan mana difardu atas kamu puasa. Ayat Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qisas. Difardukan atas kamu qisas, mana balas bunuh kalau orang bunuh orang. Dalam Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital. Difardu atas kamu berperang. Itu dalam Quran. Satu lagi ayat Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Itu dia panggil dalam bab wasiat. Baik. Isu yang keempat, haji difardukan, salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam kita ada 5, haji salah satu daripadanya. Fardu maknanya wajib kita kena tunaikan, tapi Allah bagi syarat. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata. Bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu tak berdosa. Tapi kalau tuan-tuan mampu tapi buat-buat tak mampu, dosa. Apa mana buat tak mampu? Semua benda kita boleh beli. Habis tepat atas dunia kita pergi melancong, kecuali haji. Maka orang ni berdosa sebab dia tangguh tempat yang wajib kena pergi. Jadi kita kempen malam ni para jemaah sekalian, siapa yang belum lagi mendaftar pergi haji, sila mendaftar. Hak pergi dah, alhamdulillah. Memang payahlah nak ulang kali yang kedua dengan suasana yang ada sekarang. Bilakah difardukan haji? Ini mengikut para ulama, majoriti ulama mengatakan haji difardukan pada tahun yang ke-6, 6 Hijrah. Sebab itulah ada ulama kita ni, dia kata haji boleh tangguh. Dalilnya Nabi kita terima haji tahun yang ke-6, Nabi pergi haji tahun yang ke-10. Maknanya selepas 3 tahun. Pandangan yang kedua, tidak. Haji difardukan mutaakhir. Sama ada tahun 9 atau tahun 10. Nabi kita pergi haji tahun 10. Maka dari sudut analisa, ini bagus ni tuan-tuan, bila kita belajar ilmu sirah, kita kena belajar ilmu analisa, analisis. Bagaimana haji fardu tahun 6 ke tahun 9? Mari kita tengok. Yang boleh mencatat, saya tulis. Ini dipanggil ilmu kajian.
Ada ulama mengatakan Abu Hurairah berhijrah permulaan tahun 7, tahun Khaybar, tahun yang ke-7, baru dia mari hijrah. Al-Aqra' bin Habis bersama dengan 10 orang sahabat-sahabat dia berhijrah bila? Aqra' bin Habis aslama Aqra' fi Suqya. Suqya ni nama tempat di Mekah, di tengah jalan Mekah tu. Iaitu pada tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10. Dia bawa kawan-kawan dia mari. Jadi maknanya dia mari ke Madinah tu tahun ke-10 tu. Macam mana kita kata haji tahun yang ke-6? Itu cerita dia. Kalau kata tahun ke-6, Aqra' belum masuk Islam. Kan dia masuk Islam tadi waktu buka kota Mekah. Lepas tu dia mari Madinah tahun yang ke-10. Dan hijrahnya Abdullah bin Abbas bersama dengan golongan mustad'afin, bersama dengan bapa dan keluarga dia, iaitulah pada tahun pembukaan kota Mekah. Maknanya semua ni menunjukkan pandangan yang mengatakan haji itu difardukan mutaakhir lebih kuat daripada tahun yang ke-6. Baiklah para jemaah sekalian, itu menunjukkan. Tapi kenapa dalam timbul soalan dalam masalah ini, kenapa Abu Hurairah tak sebut nama Aqra' bin Habis? Dia kata qala rajulun, seorang laki-laki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Abu Hurairah tak kenal dia? Ataupun kenal tapi dia tak sebut nama? Jadi ada sebahagian ulama kata Abu Hurairah tak nak sebut nama sebab Al-Aqra' bin Habis ni termasuk di kalangan orang mu'allaf yang agak agresif sikit. Dia punya cara tindakan dia dalam beberapa tindakan. Anda tak sebutlah tindakan ni sebab panjang pula perbahasan kita. Yang pentingnya kita nak cerita pada tuan-tuan, ini di antara perkara analisa yang perlu kita buat apabila kita bincang tentang tajuk-tajuk seperti ini. Baiklah. Isu yang kelima. Setelah Nabi SAW beritahu kepada umat Islam haji diperdukan, Aqra' tanya, "Akulla amin ya Rasulullah?" Setiap tahun ke? Nabi kita diam. Sehingga dia ulang 3 kali. Barulah Nabi marah. Maka para ulama mengatakan, kita sebagai pendakwah, kita kena belajar dengan ilmu. Bila orang kasar ataupun banyak bertanya, kita kena beri perhatian jugalah, kan? Mula-mula mungkin kita biar dia tanya, tapi kalau banyak sangat tanya, tidak elok juga. Lebih-lebih lagi waktu Nabi SAW itu larangan bertanya itu kuat. Sebagaimana kata di para ulama, Nabi tak jawab 2 kali soalan dia, Nabi tak jawab. Kenapa? Sebab apa Nabi tak jawab soalan Aqra'? Setiap tahun ke Rasulullah, Nabi diam. Sebab yang pertama, Nabi tak suka orang yang banyak bertanya waktu Nabi bercakap. Dalam bahasa kita kata japu. Orang tengah duduk ceramah mu japu, duduk dia kat dulu, dengar dulu. Lebih-lebih lagi, waktu Nabi SAW beritahu itu waktu perundangan, waktu syariat. Jadi kalau dia tanya, Nabi kata apa? Kalau aku kata ya, haji wajib setiap tahun. Macam mana kamu nak pergi? Dan terdapat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah dia kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan banyak bertanya, nanti Allah Ta'ala tukar hukum menyusahkan kamu. Mana kalau Nabi bagi tahu, dia. Kalau tanya banyak, nanti tukar. Nabi juga bersabda, innallaha karihalakum salasan. Allah Ta'ala benci, tak suka kamu buat 3 perkara. Dengar ni tuan-tuan, Allah tak suka kita buat 3 perkara. Yang pertama, qila wa qala. Orang kata, orang cakap. Orang royak, kita dengar lah. Macam kita hari ni kan,
Bila orang cakap apa-apa, pakat duduk. Orang panggil tak tahu betul salah. Qila wa qala, mana bercakap sosik-sosik. Jumpa dalam grup WhatsApp agak pakai saya bahas lalu. Tak tahu betul ke tidak. Itu dia panggil qila wa qala. Yang kedua, wa idha'atul mal. Nabi kita, Allah Ta'ala tak suka mensia-siakan harta. Maknanya harta kita ni kita tak guna jalan yang baik. Hidup beli benda pembaziran ke, beli benda tak ada faedah, beli benda hok mengaruh kata orang. Yang ketiga, wa kasratas sual. Banyak bertanya. Bukan tanya nak, kalau dia tak faham sungguh tak apa, tapi tanya benda-benda yang menyebabkan kalau bertukar hukum susah. Maka Nabi kita larang. Sebab itulah Nabi kita marah pada Aqra'. Nabi kata, fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim. Binasanya orang dulu dengan sebab banyak bertanya kepada Nabi mereka. Hadis. Baik. Sebab yang kedua, Nabi tak suka kepada soalan tadi, at-ta'annud. Bila banyak bertanya, dia akan timbul masalah berat. Tuan-tuan ingat ke tidak? Puak-puak Bani Israel, ketika Allah perintah izbahu baqarah, Tuhan kata pergi sembelih lembu. Kalau dia balik ambil mana-mana lembu je, bismillah dia sembelih jadi. Dia balik, Musa ni apa ni? Tak cakap pula lembu jantan ke betina. Belarak pula Musa, lembu jantan ke betina. Balik bicara pula, warna apa habis warna, tua ke muda? Ini banyak tanya. Mana kalau dia buat yang Nabi Musa suruh sembelih lembu, izbahu baqarah, habislah, selesailah masalah. Kita ni pun kadang-kadang banyak bertanya pun penat juga. Benar tak? Tanya mari akhir sekali pakat tak buat hok tanya banyak tu. Ana ingat soalan hok paling banyak sekali tuan-tuan kita banyak menanya ni. Inilah waktu nak puasa hari Arafah. Hari Arafah ni kita nak ikut Mekah ke ikut sini? Tanya tu email kata ikut sini, kita duduk Malaysia. Dia kita tanya pak ustaz lain pula, Mekah ke? Arafah mana ada Malaysia? Mekah. Akhir kali puasa tak puasa dia? Pakat tak puasa. Sebab banyak sangat bertanya. Jangan. Maka Nabi kita kata dalam hadis, inna a'zamal muslimina jurman. Di antara seorang muslim yang banyak buat dosa, man sa'ala an syai'in lam yuharram. Dia ditanya benda tidak haram, fa hurrima min ajli mas'alati. Diharamkan dengan sebab soalan dia. Hadis ini rawahul Bukhari. Maknanya kita jangan banyak tanya. Tapi kalau kita ni, kita sekarang nak bertanya boleh ke tak boleh? Kalau nak tanya sungguh, tanya perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam yang kita tak faham, memang kena tanya. Ni tak tahannya dia dengar orang kuliah, tak tanya. Tapi dia pergi ulah di kedai kopi lepas maya Isya. Ni masalah dia. Allah. Nah. Jadi timbullah fitnah kepada penceramah. Dia pergi kata, kita tak kata. Kita tak kata lagu tu. Tapi dia pergi ulah pula. Dia pergi tambah pula. Kita kata ini bahaya. Maka di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak suka bila orang itu banyak sangat bertanya. Lebih-lebih zaman Nabi, zaman kita ini tak ada masalah dah kalau tanya pun. Sebab tak ada perundangan. Hak apa hukum tak akan berubah. Tak akan berubah. Cuma kalau banyak sangat bertanya boleh ke tak boleh? Anak pergi sebuah masjid. Tak boleh wayak masjid mana? AJK busy, Ustaz. Lepas pada ni ada masa kuliah nanti ada seorang pakcik sini pakai baju warna sekian, kerja dia tanya ya. Jawab. Tak apa, kita tahu. Kata kalau saya tak jawab tak apa ke? Kau kecil hati. Dia kata ikut pandai-pandai ustaz lah. Nak layan sekali-sekala boleh wa ilam mengatuk. Kalau tidak jangan layan. Soalan saya. Jadi kita tahu dah perangai. Pandai-pandai lah kita atur jadual dengan dia. Dengar ni. Zaman Sayyidina Umar ada seorang laki-laki nama dia Sabir dengan ghain. Sabir bin Asal At-Tamimi. Dia ni suka benar nanya orang. Kalau orang mari ceramah tempat dia, tanya. Siapa penceramah pun tak berani nak pergi tanya ke dia. Fa amara bi Umar fa uhdir.
Umar kata, mari sini. Orang repot Sayyidina Umar. Bawa mari sini. Dia mari tanya Sayyidina Umar tentang awal surah Az-Zariyat. Apa tafsir? Umar jawab. Lepas pada jawab, Umar ambil rotan, dia pukul kawan tu. Bagi. Lepas pada tu, senyap kejap. Tak lama, tanya pula. Umar pukul pula. Akhir sekali Umar hantar dia ke Basrah, ke Iraq. Dia bagi tahu pada Abu Musa Asy'ari, royak-royak kapur ni jangan duduk dengan dia. Dia nanya banyak pelik. Akhir sekali sehinggalah dia taubat. Abu Musa atas surat Sayyidina Umar, Umar, Sabih tak nanya dah. Umar kata, hantar balik Madinah. Menyusah. Jadi kita pasal itulah anak duk memikirlah. Dalam apa ni cerita-cerita orang tua kita dulu, kalau orang banyak bertanya tu kan, Tok Guru dia kata apa? Sesungguhnya orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Pasal dia menanya hok tak ngahok tanya soal hok pelik-pelik. Jadi kita ni kesimpulan kitanya para jemaah sekalian, soalan ni ada dua kategori. Satu, orang tanya memang nak belajar. Ni kita kena layan, kena jawab. Tu pun kita tengok juga, Melayu kau tanya soalan pelik-pelik, soalan hok orang panggil tak ada faedah mana. Dengar dekat cerita dulu, kita cerita budak ni dia belajar solat, kursus solat. Dia belajar. Sudah belajar solat, bila sampai sesi tu soal jawab QA kata orang, dia angkat tangan. Ustaz mau tanya. Ustaz kata silakan. Ingat kau nak tanya hok tak faham dalam hok kursus ni. Dia kata apa? Ustaz, kalau kita nak pergi ke planet Mareh, lagu mana nak semaya? Allah mengini pala Ustaz, budak awan ni. Atas bumi pun tak pandai lagi semaya, nak pergi ke planet Mareh nak pula dah. Itu dia panggil soal yang tak ada hijau. Jadi kita kena tengok, kalau betul-betul orang nak belajar, kita layan. Satu lagi dia panggil soalan malaikat. Tahu soalan malaikat? Malaikat ke dia bagi tanya Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, Islam apa? Nabi jawab, dia kata betul. Iman apa? Nabi kata jawab, dia kata sadaqta, betul. Ihsan apa? Itu soalan malaikat. Dia bukan nak tanya, dia tahu dah. Dia nak tahu, kita tahu je. Ni tak salah ya. Ataupun dia nak kena ke kawan, ada juga. Dia tanya, dia nak suruh kita jawab, nak kena kawan tu. Ini pun kita kena hati-hati juga pelajar. Ana waktu dalam tanya jawab dulu, banyak juga lagu ni pangan ni. Dia tanya-tanya, dia kata ustaz jawab. Biar saya nak suruh isteri dengar sebelah ni. Rupanya dia nak suruh kita kata ke bini dia. Macam-macam dunia ni. Baiklah. Isu yang ke-8, Nabi SAW menyatakan sebab apa binasa umat dulu. Kenapa binasa? Dia kata sebab yang pertama banyak bertanya, yang kedua banyak ikhtilaf kepada arahan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Maksud soalan di sini dipanggil soalan ta'annud, soalan kerah kepala, soalan nak orang panggil nak berkelahi, bukan tanya nak belajar dak. Macam Yahudi jumpa Nabi Musa, dia kata arinallaha jahrah. Musa, kok mari Tuhan aku nak tengok. Itu bukan soalan lah gitu tu. Nak bahasa-bahasa ini kerah kepala mari. Dia tak mau beriman, dia suruh Musa bawa mari Tuhan. Dalam cerita Baqarah tadi, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Musa, mu doalah biar Tuhan tunjuk kita macam mana jenis lembu tu. Lembu, Musa kata sembelih lembu. Mau kita tanya banyak-banyak buat apa? Soalan pengikut Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Isa, Tuhan boleh ke waktu hidangan dari langit? Kita dak maya-maya ikat 3 rasa 4 rasa ni tak mau. Nak hidangan mari langit nak makan. Itu dia panggil soalan ta'annud. Soalan yang melampau. Maka di sini soalan-soalan begini, soalan-soalan yang mazmum, yang dicela. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya sungguh, kita tanya. Mana soalan-soalan yang berbentuk taraf kehidupan, kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengalaman dalam PKP baru ni, engkau nak gimana tak boleh? Kita bukalah soalan, tanya jawab. Pagi Sabtu dengan pagi Ahad. Mungkin ada tuan-tuan tengok setengah. Tak, pagi-pagi suka tengok. Oi, ada orang 10 soalan seminggu dia tanya. Kata soalan 20 ya seminggu. Awak seorang 10 dah. Habis orang lain nak tanya bila? Apa saja jenis suka menanya. Ada juga lagi. Dia tak tahu lah. Kalau dia dengar apa dia senyum itu.
Kita pun ayat akademi kata ambil sudah dia tu orang lain ramai lagi nak jawab. Ni memang ada orang jenis suka menanya. Soalan-soalan dia begitu ya, tidak kata mustahak benar nak jawab. Jadi kita utamakan soalan kepada soalan-soalan yang berbentuk amali, itu yang kita utama. Kita layan. Baik. Isu yang ke-9, yang masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bila kita kata sunnah Nabi, dia ada 3. Qaulun, fi'lun wa takrir. Hak Nabi kata, Nabi sabda. Yang kedua, apa yang Nabi buat. Yang ketiga, apa yang Nabi ikrar, akui. Maka hak Nabi kata sama ada dia suruh atau dia larang. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Kataballahu alaikumul hajj. Itu arahan. Allah perintah pergi haji. Hak Nabi larang apa dia? Da'uni. Jangan banyak nanya benda-benda. Itu dia panggil qaulun. Dari sudut perbuatan sama ada hak Nabi buat ataupun Nabi tinggalkan. Itu 2 perkara yang kita kena belajar. Maka dari sudut ikrar, apa yang Nabi kita aku, hak di sahabat buat, Nabi kita tak tegur. Itu dia panggil ikrar. Maka para jemaah sekalian, zaman kita hari ni, ada lagi ke tidak kita nak ikrar? Hak Nabi cakap sesah. Nabi suruh kita baca Quran, kita tahu baca Quran. Pahala dia sekian-sekian. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita supaya solat. Bila Nabi solat, Nabi kata wasallu kama raaitumuni usalli. Mu solat seperti aku solat. Nabi kita pergi haji sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata khuzu anni manasikakum. Dalam kamu ambil amalan haji kamu, mengikut aku buat. Jadi kita kena ikut. Nabi kita melontar, Nabi kita tawaf. Kadang-kadang jemaah ni dia mari tanya soalan pelik-pelik. Dia kata, ustaz, kenapa kat tawaf tu pusing? Pusing pula kok ni. Kalau je pusing kok ni. Dia tanya soalan, agak-agak boleh jawab kita. Kenapa melontar 7 biji? Pasal apa kita duduk minum speed-speed? Luah lagi tempat layar duk. Dia tanya soalan banyak, kita nak jawab apa payah. Jadi jawapan yang paling mudah sekali, kalau orang tanya pelik-pelik ni, kita kata kita ikut Nabi buat. Nabi buat lagu ni, Nabi sabda khuzu anni manasikakum. Mu ambil apa yang aku buat. Hak aku buat, mu buat. Tapi manusia ni dia tak puas hati. Sebab itulah banyak di antara hukum syarak muallalah, menyatakan sebab. Sebab gini, buat gini sebab gini. Tapi dalam masalah haji ni para jemaah sekalian, mari kita sikit ya. Dalam masalah haji, banyak perkara amrun ta'abbudi, perkara yang lebih kepada ketundukan hati semata-mata. Masa pergi haji dulu, duduk mana? Mu'aisib. Dalam kemah Mu'aisib. Berapa jauh nak pergi Melata jalan? Kau tak ingat? Berapa jauh dalam Melata? 7 kilometer. Kalau jalan kaki seorang 7 km tak kira, kalau naik basikal kaki dah 7 km jalan. Sampai-sampai tempat melota, batu besar ni, lota 7 biji. Balik. Gapo dia kerja? Apa kerja? Kadang-kadang kita tanya jemaah, kita nak pergi haji, nak pergi melota ni, melota siapa? Dia kata nak pergi latas syaitan. Nak pergi latas syaitan dengan batu besar ni. Syaitan suka, tengah suka dia. Kalau besar ni, kau sekali kena apa hati dah. Besar ni syaitan. Bukan. Sebab itulah kita kata para jemaah sekalian, haji amrun ta'abudi, kita pergi buat semata-mata akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Kita pergi melontar semata-mata ikut syariat. Apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 kilometer berjalan, pergi lontar batu sana ni, tak puas hati. Tapi kalau kita tengok dia punya hikmah, kenapa kita buat? Kita rasa Allahu Akbar. Barulah timbul kenapa kita melontar. Kenapa kita duduk dibina bersempit-sempit. Tuan-tuan hak pergi dah ni kat Allahu Akbar. Lepas balik minum rasa malah pergi dah haji. Dah. Tapi lepas pada tu nak pergi pula. Sebab Allah nak tengok
perasaan kita ni, kedudukan kita, adakah kita rasa besar kita ni di sisi Allah? Besar tu kita mana sekali-kala biarlah kita tundukkan, runtuhkan keegoan kita, kesombongan kita, duduk di tempat yang begitu semata-mata kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah di antara hikmah kenapa Allah SWT letak haji itu sekali seumur hidup. Cukuplah bagi kamu. Dalam hidup kita ni ada satu masa kita telah rehlah mengembara di atas dunia semata-mata kerana menunjukkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Bagi ana, siapa dia pergi haji tapi tidak laksanakan SOP haji dengan sempurna, kita kata orang ni rugi besar. Ni banyak syarikat-syarikat haji hak hotel 5 bintang tapi haji tidak 5 bintang. Hotel 5 star, haji mudah-mudah. Oh yang mudah. Orang hak sunnah Nabi hari 8 hari tarwiyah di Mina. Itu sunnah. Buat dia dak hari 8 duduk relax Mekah. Pagi 9 naik bah pergi ke Arafah. Daripada Arafah orang lain sibuk Muzdalifah. Dia daripada Arafah pun balik Mekah semula. Kau tak ada dengar pakej ni? Tak ada dengar. Tapi bukan murah pakej ni, pakej mahal. Pakej ratus ribu kau. Kalau kita hidup main bulan 2-30 ribu ni jangan tanya, tak jumpa. Daripada Arafah terus balik ke Mekah. Relax di hotel, makan-makan sedap. Pukul 12 malam lagi tawaf, tak ada orang lagi. Lepas tawaf dekat subuh naik bah pergi ke Muzdalifah, tak tahu apa. Kita mengatakan biarlah tuan-tuan dan puan-puan, susahnya perjalanan melaksanakan ibadat haji. Kalau kita boleh ikut jejak langkah khuzu'an ni manasikakum, itulah matlamat besar ketika kita mengerjakan haji. Matlamat besar kita kerja haji, biarlah adalah sejarah hidup kita ni, suatu masa, suatu saat kita berada di tempat yang Allah nak tengok kita pada hari itu. Hari 8 tarwiyah di Mina. Kalau mampu. Tapi bagi orang muassasah dia tak sanggup. Tak sanggup. Sebab dia kata risiko besar. Kalau kita Mina jalan jam, tak sampai Arafah hari 9, orang tak boleh haji. Jadi orang ni kita terimalah. Kita boleh terimalah hujah-hujah itu. Tapi kalau kata dengan pakej khas, bah bayar mahal, hotel bayar mahal, tapi nak pergi ke tarwiyah tak boleh, nak pergi nak balik Mekah pula pusing sana sini, kita kata biarlah kita yang ambil pakej murah lebih baik daripada orang yang pergi haji bermudah-mudah. Ada sekumpulan jemaah haji ni, dia tak segi Mina. Dia kata Mina speak leceh. Jadi dia suruh anak pergi jumpa kumpulan tak segi Mina. Anak pergi, kita ceramah dia, tujuan mari haji ni kerana apa? Kerana Allah. Nak dapat haji mabrur. Nak dapat haji mabrur macam mana? Tak segi melontar. Jadi kita kena mikir panjang. Akhir sekali anak buat gurau. Kata kalau tuan tak pergi melontar boleh, sah haji, tapi kena bayar dam, seekor kambing. Tak bermalam di Mina, seekor kambing. Akhir sekali balik Mekah esok, dalam kad bisnes dia tu, bisnes kad ni, dia kena tulis haji, dalam kurungan dia K. Dia kata apa haji K? Haji kambing. Haji kambing. Dia tak buat belakang. Hak wajib-wajib tinggal belakang. Oh ni bayar kambing, oh ni bayar kambing. Haji kambing jawab dia je. Mana haji mabrur lagu tu? Dia kata tak saya haji kambing. Kita nak pergi haji semati. Nak pergi haji akad baik, mari kita pergi Mina. Barulah pakat pergi belakang. Jangan main-main. Main psikologi dengan jemaah haji ni bukan senang dah. Dia duk. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup, yang ke-10, ulama telah berbeza pandangan tentang haji ni wajib segera ke tak segera. Jadi ada kata wajib segera alal faur. Setengah daripada ulama kita mazhab Syafi'i kata wajib tak segera. Tapi dengan syarat. Dengan syarat ni tuan-tuan. Syarat dia, kita kena yakin waktu nak pergi haji kita sihat. Kita kena yakin waktu nak pergi haji kita ada duit. Tuan-tuan boleh bagi jaminan dua ni? Boleh bagi? Tak boleh bagi pergi haji cepat. InsyaAllah besok semua hak tak daftar haji lagi, yang belum pernah pergi haji, pergi pejabat tabur haji, pergi daftar saya nak pergi haji. Ikutlah tahun berapa pun, yang penting biar kita ada pendaftaran naik haji.
Mudah-mudahan kalau kita mati sehari dua ni, Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita, sebab sudah ada waqad aqadal azma. Kita sudah ada keazaman, sudah ada semangat, sudah ada niat, sudah ada cita-cita nak pergi haji, insya-Allah kita boleh, kita selamat. Tamatlah setakat itu dulu para jemaah sekalian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.